أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas keizinan daripada Allah, kita diberikan lagi peluang untuk dapat bersama-sama di dalam majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah Bibayan Al-Khisal Al-Mujibati Lil Jannah, karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus memberikan kepada kita peluang untuk dapat mempelajari kitab ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus memberikan kepada kita kebaikan di dalam kita mempelajari dan mengamalkan apa yang telah kita dengar daripada tulisan Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang kesemuanya adalah untuk membawa kita kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Menyembahku, taat kepadaku. Yang orang yang taat dengan rahmat Allah akan diberikan balasan kasih sayang yang tajalli ataupun mazhar ataupun penjelmaan kasih sayang Allah itu adalah merupakan syurga Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu orang-orang yang dikasihi Allah akan berada dalam syurga, manakala orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla akan diletakkan dalam api neraka Allah, wal-iyazubillah min zalik. Maka atas dasar kita mahu mendapatkan keredaan Allah dan kita mahu berada di tempat yang baik, di situ kita bakal bertemu dengan Nabi, di situ kita akan bertemu dengan para Nabi yang lain, di situ kita akan bertemu dengan orang-orang soleh, di situ kita akan dapat melihat Allah Azza wa Jal. Maka kita memang mahukan syurga Allah, kerana itulah tempat yang Allah Azza wa Jal akan sediakan kepada orang yang disayangi olehnya. Maka kita mahu Allah sayang kepada kita, Allah redha kepada kita. Maka dengan sebab itu, pembacaan kitab Tamamul Minnah Bibayanil Khisalil Mujibati Lil Jannah karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari yang menghimpunkan tentang 40 amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Ini merupakan satu perkara yang penting, satu perkara yang sangat penting untuk kita sama-sama hadamkan. Moga-moga Allah Azza wa Jal akan terus-menerus memberikan kepada kita peluang untuk dapat bersama dengan kitab ini dan dapat mengkhatamkannya. Harap-harapnya begitu. Moga-moga direzekikan Allah untuk kita dapat mengkhatamkan kitab ini biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, Ustaz Muhdi Aziz pun dah tulis di bahagian komen tentang salawat yang kita hendaklah memulakan majlis ini dengan salawat tersebut. Maka marilah sama-sama kita bersalawat ke hadrat baginda Nabi SAW sebanyak 11 kali sebagai permulaan yang baik di dalam majlis ini. Kita mulakan dengan salawat dan kita akan tutup dengan salawat. Moga-moga Allah menerima apa yang berada di antara permulaan dan penutup majlis ini. Allahumma amin. Walaupun mungkin saya serba kekurangan, moga-moga ianya dapat dimaafkan, diampunkan oleh Allah dengan berkat bersalawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah selesai kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 kali, dengan salawat yang telah pun direzekikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir, yang kisah ini telah pun dinyatakan oleh pengarang kitab ini, iaitu Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab sebelum ini, kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, telah pun kita selesai membicarakan apa yang telah disebut oleh baginda Nabi, yang Nabi meminta supaya Syekh Musa Ad-Darir membacanya sebanyak 1000 kali. Yang ketika itu Syekh Musa dalam keadaan terdesak. Beliau dan juga orang ramai ketika itu berada di atas kapal, dan kapal sedang dilanda ombak yang besar. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan dengan berkat selawat ini. Maka moga-moga Allah juga menyelamatkan kita. Semalam tengok kes di Selangor banyak. Takut tengok. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dan menyelamatkan kita serta ahli keluarga serta seluruh para teman kita daripada terkena virus corona ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita yang telah diziarahi oleh penyakit ini. Moga-moga mereka diberikan kesembuhan dengan baik, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam hadis yang lain kita diberitahu oleh Nabi SAW bahawa tidak ada satu kesukaran pun yang menimpa seorang mukmin, hatta dia rasa sedih pun, kesedihan yang menimpa dia itu semuanya akan mengampunkan dosa-dosa dia. Maknanya orang yang ditimpa penyakit, orang yang diuji Allah dengan kesulitan, orang yang diuji Allah dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan kerisauan, kesemuanya itu akan menyebabkan orang yang menerima ujian ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah kadang-kadang ingin membersihkan seseorang dengan pelbagai cara, antaranya dengan memberikan ujian. Kerana dengan ujian seorang mukmin akan dapat dikenal pasti
bahawa dia adalah seorang yang bersabar, yang redha dengan ketentuan Allah, maka ini akan menaikkan lagi darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita membaca kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibah lil Jannah, mari kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat baginda, kepada para isteri baginda, kepada ahli zuriat baginda yang mulia, yang telah Allah Taala pilih untuk bersambung nasab dengan Nabi. Bukan main-main, kita tak pernah pun dapat permohonan ni, kita tak pernah pun buat permohonan. Maknanya ada insan-insan mulia yang Allah Ta'ala pilih untuk mereka ni bersambung nasab dengan Nabi. Itu satu anugerah yang sangat besar. Dan bukan semua orang dapat. Saya juga tidak menerimanya. Kawan-kawan saya sebahagiannya menerimanya. Mereka ditakdirkan menjadi orang yang bersambung nasab dengan Nabi. Kadang-kadang walaupun mereka tersilap, ada kesilapan, ada yang pernah melakukan dosa besar contohnya. Namun insya-Allah orang yang telah dipilih oleh Allah bersambung nasab dengan Nabi ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Sebab mereka adalah ahli zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah sangat menyayangi ahli keluarga Nabi, dan kita sangat menghormati seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergandingan dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, kepada Nabi, kepada para sahabat baginda, kepada para isteri baginda tanpa berkecuali, kepada seluruh para sahabat baginda, kepada seluruh ahli keluarga baginda, seluruh para ulama, dan kepada Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari secara khususnya, dan kepada seluruh umat Islam seluruhnya, kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga bacaan tadi Allah Taala telah pun menyampaikan kepada Nabi dan kepada seluruh yang telah kita sebutkan tadi, dan kepada seluruh umat Islam, moga-moga dimasukkan ke dalam sebagai hadiah daripada kita kepada mereka semua dan kepada diri kita sendiri. Moga-moga diterima oleh Allah. Allahumma amin. Baik, para hadirin dirahmati Allah, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun masuk ke dalam satu kategori yang telah disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang panjang yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu taala anhu arda, yang mana kita telah pun masuk kepada satu amalan, iaitu memberikan daripada nikmat yang telah Allah rezekikan kepada kita, baik harta, baik makanan, baik apa sahaja, kita berikan walau sedikit. Kita berikan sedikit kepada orang lain. Iaitu ar-radhu. Telah kita bincangkan pada pertemuan lepas sebahagiannya. Dan insyaAllah hari ini kita akan menyempurnakan perbahasan yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari berkenaan dengan ar-radhu. Iaitu kita memberikan sedikit nikmat yang telah Allah rezekikan kepada kita. Walaupun banyaknya kita telah terima, kita bagi sikit, keluarkan sedikit daripada nikmat tersebut dan kita hadiahkan kepada orang lain. Ini akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pertemuan lepas juga kita telah menyatakan bahawa antara hikmah mengapa Nabi SAW meminta kita supaya melakukan ar-radhu, iaitu memberi walau sedikit, adalah supaya untuk mendidik jiwa hati kita. Jangan kita menjadi orang yang gila kepada dunia. Dunia bukan di hati kita. Sebaliknya dunia hanya di tangan. Kita yang menguasai. Kita akan lemparkan, berikan kepada siapa sahaja kerana Allah bila-bila masa, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita baca kisah orang soleh dahulu, mereka diuji Allah dengan kesusahan. Ada yang zuhud, ada yang diuji dengan kefakiran. Namun, kefakiran itu hilang. Akhirnya mereka pulang kepada Allah dan mereka tidak lagi fakir. Namun yang kekal adalah kebaikan mereka, ilmu mereka terus berkekalan sampai ke hari ini. Sayyiduna Al-Imam sebagai contoh, Sayyiduna Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang namanya sangat mekar sampai ke hari ini. Orang ni susah. Bahkan pernah dihikayatkan semasa beliau menuntut ilmu, disebabkan beliau terlalu lapar dan keadaan duit tidak ada.
meminta-minta tidak sekali. Itu bukan akhlak para ulama. Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sewaktu beliau menuntut ilmu dahulu, beliau diuji dengan kesukaran, dengan kesusahan yang sangat melampau. Nak makan duit tak ada. Akhirnya pada waktu malam, di saat orang lain semua sudah lena, beliau keluar seorang diri pergi ke timbunan sampah. Ya Allah. Pergi ke timbunan sampah mencari-cari. Kok ada baki-baki makanan yang masih boleh beliau makan. Akhirnya beliau jumpa kulit temikai. Akhirnya kulit temikai yang orang dah buang. Orang makan isi temikai, kulit orang buang. Kulit temikai itulah dibasuh oleh beliau dan beliau memakannya. Subhanallah, sangat susah hidup beliau pada peringkat awal. Namun adakah beliau benci kepada Allah? Beliau rasa tidak puas hati pada Allah? Tidak. Beliau redha dengan Allah dan akhirnya Allah mengangkat darjat beliau. Sampai ke hari ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bila disebut ar-radh, bila disebut Syekhul Islam, maka tidak lain tidak bukan orang yang dimaksudkan dengan Syekhul Islam dalam mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu adalah Sayyidina Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang sangat terkenal dalam sanad-sanad hadis, sanad-sanad kitab dan juga sangat terkenal dalam penulisan-penulisan beliau yang sangat bermutu, baik dalam ilmu usul fiqh, baik dalam ilmu fiqh, baik dalam pelbagai cabang-cabang ilmu yang lain. Jadi ar-radhu mengajar kita supaya jangan kita ini menjadi hamba Allah yang gila kepada dunia. Sebab dunia itu tidak kekal. Dunia itu adalah ujian. Ada orang sanggup berbunuh-bunuhan sebab dunia. Ada orang sanggup bergaduh suami isteri. Sanggup bergaduh adik-beradik atas sebab dunia. Namun orang yang cerdik, dunia itu adalah seumpama bangkai. Buat apa nak bubuk tentang bangkai? Buat apa kita nak bubuk tentang bangkai? Kita bukannya pemakan bangkai. Kita adalah pemakan yang halal. Itu makan yang halal, yang kita redha dengan Allah dan kita tidak akan mencari cara yang haram untuk mendapatkan dunia. Allahumma amin. Baik, dalam pertemuan lepas kita telah pun meneliti peringkat awal tentang hadis Nabi yang menyebut yardahu mimma razaqahullah, dan sekarang insya-Allah kita akan masuk kepada contoh-contoh ar-radhu yang ada di dalam syariat Islam, dalam kitab-kitab fiqh. Kalau kita tengok dalam kitab PDF-nya, iaitu pada halaman Allahumma salli ala sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam, iaitu pada halaman yang ke-9, pada halaman yang ke-9, Okey, pada halaman yang ke-9, iaitu pada perenggan yang bawah sekali, perenggan bawah sekali, iaitu pada ucapan berbunyi warradhu yu'tabaru syukran li ni'mati ar-rizq. 1 2 3 4 5 6 7 daripada bawah. 6 daripada bawah. Kalau kita tengok di muka surat nombor 9, 6 baris daripada bawah, itulah yang akan kita baca pada hari ini insya-Allah. Baik, kita mulakan biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام الشيخ عبد الله ابن محمد الصديق الغماري رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء نفحاته وتمام منته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال سيدنا الإمام: والرضخ يعتبر شكرا لنعمة الرزق التي أعطاها الله لعبده وجبرا لخاطر الفقير المحتاج، وجاء الأمر به في قسمة الميراث. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. Kemudian Syekh Abdullah menghuraikan mimman laysa lahum fil mirath nasib farzuquhum minhu ay a'tuhum qalilan minal malil maqsum wa hadha huwa ar-radhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa yutayyibu khatirahum bi an taqulu lahum laysa al-malu lana
Walakinnahu haqqun lil yatama wal aramil wa nahwi hadha minal kalam al-layyin al-latif. Baik, dalam kenyataan ini Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari menyatakan ar-radhu, iaitu memberi walau sedikit, itu dianggap, dianggap satu terima kasih di atas nikmat rezeki yang telah Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada hamba-Nya. Jadi ar-radhu ni tujuannya adalah untuk kita mempamerkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab walau macam mana jalan kita dapat rezeki, orang bagi, kita usaha, atau dapat hadiah, atau apa saja cara yang halal, walaupun cara itu mungkin tidak nampak Allah di situ, namun hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita memberi sedikit, kita keluarkan rezeki kita itu, dapat katakan 100, kita keluarkan RM1, bagi kepada fakir miskin, bagi kepada anak-anak contoh, ataupun bagi kepada kanak-kanak, itu semua adalah satu tanda betapa kita berterima kasih kepada Allah. Maknanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Maknanya, orang yang boleh mengeluarkan duit dia, dan dia bagi kepada orang, itu tanda dia beriman kepada Allah. Maknanya dia yakin Allah tidak akan sia-siakan dia apabila dia telah menunaikan apa yang diminta oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, contohnya dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan was-sadaqatu burhan. Kita bersedekah itu tanda. Tanda apa? Fahamilah dengan apa cara sekalipun. Antaranya, kata para ulama, tanda bahawa orang yang bersedekah itu, orang yang berinfak itu, dia yakin bahawa Allah akan menggantikan semula. Allah akan memberkati kehidupannya. Sebab kalau kita fikir secara tanpa syariat, buat apa kita bagi ke orang? Kurang duit kita. Duit ada 100, bagi RM1 dah kurang. Bagi lagi kurang. Buat apa kita nak bagi ke orang? Rugi. Baik kita guna untuk diri kita. Kita puas hati. Kita yang dapat, kita yang puas hati. Itu kalau kita faham secara material. Tetapi orang Islam, dia tidak begitu. Dia dididik untuk percaya bahawa dunia bukan segala-galanya. Bahkan dunia yang direzekikan oleh Allah kepada seseorang itu adalah ujian, itu adalah percubaan untuk melihat adakah orang itu taat atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila dia boleh memberikan rezeki yang dia terima daripada Allah, walaupun dia tak bagi banyak, dia bagi sedikit kepada orang, itu tanda dia berterima kasih kepada Allah dan tanda dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Dia yakin bahawa Allah tidak akan mensia-siakan dia. Jadi ar-radhu adalah tanda terima kasih kepada Allah atas nikmat rezeki yang Allah Ta'ala telah berikan kepada hamba-Nya. Dan di sini juga Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan satu lagi faedah, iaitu wajabran li khatiril faqiril muhtaj. Dengan ar-radhu, dengan kita bagi sedikit, itu juga sebenarnya dapat melegakan hati. Kita dapat menaut hati orang fakir yang berhajat. Maknanya orang fakir, dia tak dapat macam sebanyak kita dapat. Kita dapat duit katakan 100, dia mungkin tak pernah dapat sebanyak itu. Kita bagi dia RM1, RM2, walaupun dia tahu yang ada di sisi kita mungkin lagi banyak. Tapi bila kita bagi sedikit kepada dia, pemberian itu telah melegakan hati dia. Sebab orang miskin ni dia rasa susah, dia rasa serba kekurangan. Tiba-tiba ada orang boleh bagi kepada dia, dia akan rasa begitu terharu. Semalam saya tengok satu video. Subhanallah. Saya tengok satu video. Ada orang jual bunga. Satu orang perempuan tua di negara orang putih. Al-hikmah dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Walaupun video ini mempamerkan sikap orang bukan beragama Islam. Namun, ia adalah satu hikmah. Dia adalah satu perkara baik. Yang kata Nabi SAW, al-hikmah dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah, benda-benda baik, benda-benda yang menunjukkan kebagusan itu adalah barang tercicir orang mukmin.
Apabila dia tengok benda tu ada pada orang lain, maka dialah yang lebih layak untuk mengambilnya. Jadi kalau kita tengok akhlak tu, walaupun kita tak pernah amalkan, namun ia akhlak yang baik, maka itu adalah barang ciri-ciri yang patut kita laksanakan juga. Dalam satu video tu saya tengok orang tu jual bunga. Dia jual bunga. Orang tua, orang perempuan tua jual bunga. Dia jual macam dalam kawasan terowong begitu. Di jalan, macam di Malaysia mungkin kita tak jumpa. Tapi kalau macam di Mesir, di negara-negara orang putih ada. Atas jalan, lepas tu kita nak melintas jalan satu lagi, biasanya kita akan ada jejambat. Kita akan naik jejambat. Yang ni dia turun ke bawah. Maknanya laluan lorong bawah tanah, atas kita kereta, kita lalu terowong bawah tanah. Yang kita akan keluar ke jalan lain. Di kawasan tu macam nampak gayanya gelap. Jadi ada satu orang budak muda pakai seluar pendek, saya ingat lagi. Budak tu budak muda mungkin umur 15, mungkin umur 20 tahun begitu. Dia beli bunga. Orang perempuan tua tu jual bunga. Bunga macam bunga rose begitu. Warna putih. Saya ingat lagi bunga tu kenapa. Dia beli. Budak lelaki ni beli. Bayar duit kepada perempuan tua tadi. Kemudian dia hadiahkan bunga itu kepada si orang tua tadi. Dan dia orang rakam. Muka orang perempuan tadi lain. Dia jadi rasa terharu. Dia rasa dihargai. Padahal bagi sikit je pun. Bagi bunga. Bagi bunga tu pun dia sendiri yang petik, dia sendiri yang ni, cuma dia jual bunga. Budak ni dia beli bunga tu, dia bagi duit kepada perempuan tadi. Perempuan tu ingat memang lelaki nak beli bunga lah. Kemudian budak lelaki ni hadiahkan pula bunga tu kepada si penjual. Yang menariknya, benda simple. Bunga tu mungkin harga kita mungkin RM5, RM6, sikit. Tetapi bila dia bagi gitu, wajah wanita itu sangat terharu, tersenyum dan keadaan nak sedih pun ada. Apa maksud dia? Jiwanya sudah diberikan satu bantuan. Jiwanya sudah disokong. Jadi sebab tu, bagi walau sedikit ni, dia akan menyebabkan kita rasa dihargai. Sebab itulah, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, memberi sedikit itu adalah jabran li khatiril faqiril muhtaj. Dia akan menampung. Dia akan menampung hati seorang fakir yang berhajat. Orang yang berhajat, tiba-tiba kita bagi walau sedikit, walaupun pemberian kita tak cukup. Tapi dia rasa dia tidak keseorangan. Dan ini menunjukkan betapa Islam mahu sesama kita menggembirakan hati orang lain. Walaupun orang itu mungkin bukan beragama Islam. Kita bantu kerana dia jugalah saudara kita dari segi kemanusiaan. Mana tahu akhlak baik ini akan menyebabkan dia rasa dihargai. Dan jadi saya juga pernah tengok satu YouTube. Nak katanya, akhlak baik ni dia memberikan kepada orang memikir tentang Islam. Di negara orang putih, satu grup orang Islam, budak-budak muda, dia cari orang-orang yang duduk tanpa rumah ni, gelandangan ni di jalan-jalan. Dia buat apa? Dia hanya bagi pisang. Bagi sedikit lah. Ketika dia pergi jumpa satu orang lelaki tu tak pakai baju lagi, pakai seluar jeans, tak pakai baju. Jadi budak Islam ni, budak remaja Islam ni bagi pisang tu. Dia kata silakan. Hanya itu saja. Dia tak ada nak sebut saya dapat ini akhlak Islam. Tak ada, dia tak sebut apa. Dia kata ambil, ini hadiah daripada kami. Terus orang tu kata, are you Muslim? Are you Muslim? Maknanya dalam pemikiran sebahagian orang bukan Islam, akhlak baik macam ni, ini adalah akhlak Islam. Ini akhlak yang dipamerkan oleh orang Islam kerana Islam suruh. Jadi maknanya saya tak langsung kita sudah memberikan satu gambaran baik Islam kepada orang bukan Islam. Dan hari ini kita juga antara benda yang kita menghadapi cabaran adalah gambaran buruk terhadap Islam. Jadi dengan ini, dengan kita memberi walau sedikit, selain daripada dia rasa dihargai, kalaulah orang itu bukan Islam, kita telah membuka satu lembaran indah untuk dia mengenali agama Islam. Mana tahu dengan sebab itu dia terfikir tentang Islam, dia mula mengkaji Islam. Dan mana tahu akhirnya dia memeluk agama Islam dengan sebab pemberian sedikit kita yang kita pun tak sangka pemberian itu merupakan pintu terbesar untuk orang itu dapat mengenal Allah, mengenal Nabi SAW. Alhamdulillah. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, perintah untuk seseorang itu memberi walau sedikit, ini sehingga diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Maknanya bukan semata-mata ucapan Nabi, bahkan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim
untuk menunjukkan bahawa ini benar-benar syariat Allah Azza wa Jal. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wajah al-amru bihi fi qismatil mirath. Perintah untuk kita memberi walau sedikit ini telah pun datang. Perintah ini telah pun datang di dalam pembahagian ayat yang membicarakan tentang pembahagian harta pusaka. Allah Ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi orang lelaki, menjadi milik bagi orang lelaki nasib, kadar tertentu yang diambil daripada sesuatu yang telah ditinggalkan oleh dua ibu ayah dan juga kaum kerabat yang telah meninggal dunia. Ibu ayah dan kaum kerabat yang meninggal dunia, bagi orang lelaki mereka akan mendapat bahagian tertentu daripada harta tersebut yang kita panggil sebagai pembahagian harta pusaka. Kemudian Allah sebut, dan bagi wanita juga, wanita juga mereka memiliki hak untuk menerima kadar tertentu daripada apa yang telah ditinggalkan oleh kedua ibu ayah dan juga kaum kerabat. Ni kalau kita buka dalam ayat-ayat yang membicarakan tentang tafsir ayatul ahkam, kita akan jumpa ayat ini. Dan antara hikmah yang disebut oleh para ulama, mengapa Allah sebut diulang dua kali. Disebut lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kemudian Allah sebut sekali lagi untuk orang perempuan pula, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mungkin kalau kita baca sekali pandang, kita rasa, kenapa Allah Ta'ala tak sebut terus? Lirrijali wan nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Selesai masalah. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan, mereka ada hak untuk mendapat harta pusaka. Kan senang. Tapi mengapa Allah sebut satu? Bagi orang lelaki, mereka memiliki kadar tertentu daripada harta pusaka. Bagi orang perempuan, mereka memiliki kadar tertentu daripada harta pusaka. Kenapa jadi ayat jadi panjang sedangkan boleh diringkaskan? Lalu antara hikmahnya adalah, kalau merujuk kita soroti apa yang berlaku pada zaman jahiliah dahulu, wanita tidak ada hak untuk menerima harta pusaka. Sama sekali. Bahkan wanita dianggap sebagai harta pusaka. Lebih dahsyat. Bukan semata-mata wang, ringgit, binatang-binatang ternakan itu diagih-agihkan. Hatta isteri juga diagihkan. Menjadi bahagian harta pusaka. Dahsyat wanita satu ketika dahulu. Begitu teruk mereka dihina oleh pemikiran jahiliyah. Lalu Allah Azza wa Jal mengangkat darjat wanita. Sehingga Allah tidak mahu menyebut wanita ini sebagai orang kata apa, sekalikan dengan orang lelaki dari segi ayat. Bahkan Allah khususkan. Bagi orang lelaki, maknanya semua maklum, orang lelaki akan dapat harta pusaka. Kemudian Allah sebut sekali lagi, bagi orang perempuan juga mereka ada nasib untuk mereka ada kadar tertentu yang mereka berhak miliki daripada harta pusaka. Jadi ini hikmahnya lah. Kemudian kata Allah Ta'ala, mimma qalla minhu aw kasur. Daripada harta tersebut, sama ada banyak atau sedikit, mesti dibahagikan berdasarkan harta pusaka. Maksudnya kalau si mati itu meninggal dunia, dia meninggalkan harta, dan harta itu milik si mati sebelum dia meninggal dunia. Maksudnya dia bukannya dah bahagi-bahagi kepada adik-beradik dia sebelum dia meninggal. Kalau dia dah bahagi-bahagi, itu maknanya memang bukan harta yang mesti difaraidkan sebab dia jadi milik orang lain. Maknanya kalau dia meninggal dunia, harta tu tidak dibahagikan kepada siapa sebelum dia meninggal. Maknanya harta itu menjadi hak ahli waris. Baik. Nasiban mafruḍa. Ini adalah merupakan satu kadar bahagian yang difardukan. Maknanya dia bukan disunatkan, bahkan difardukan untuk dibahagikan berdasarkan pembahagian harta pusaka di sisi syariat. Kemudian, ini tak apalah, ayat ni cerita tentang harta pusaka. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8 surah An-Nisa, Allah cerita tentang ar-radhu. Kata Allah Ta'ala, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Apabila telah hadir di dalam majlis pembahagian harta pusaka itu, yang hadirnya juga adalah ahli kerabat, anak-anak yatim, serta orang-orang miskin. Siapa mereka? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maksudnya mimman laisa lahum fil mirathi nasib, iaitu orang miskin, orang anak-anak yatim dan juga kaum kerabat yang tak berhak mendapat harta pusaka. Maknanya setelah dibahagikan berdasarkan konsep pembahagian harta pusaka, mereka ini hadir sekali kebetulannya.
Tetapi mereka rupanya tak dapat harta pusaka tersebut. Dengan sebab yang telah dibincangkan oleh para ulama di dalam pembahagian harta pusaka. Ilmu miras, ilmu al-mawaris. Jadi mereka datang dalam majlis. Mereka juga ahli keluarga. Tetapi kebetulannya setelah diamati berdasarkan konsep pembagian harta pusaka, mereka tak berhak. Maka apabila mereka tidak berhak tapi mereka ada dalam majlis, Allah Ta'ala kata apa? Farzuquhum minhu. Hendaklah kamu semua merezekikan mereka yang hadir tersebut daripadanya, iaitu daripada harta yang dibahagikan tersebut. Dan bila kamu dah dapat harta pusaka, mereka tengok kamu dapat, mereka langsung tak dapat, maka rezekikanlah, bagilah kepada mereka yang hadir yang tak berhak dapat tadi, kamu bagilah sebahagiannya ataupun sebahagian sedikit, sebahagian kecil daripada apa yang kamu dapat tu, kamu hadiahkan kepada mereka. Kata Syekh Abdullah Al-Umari, masuk farzuquhum minhu, maksudnya a'tuhum, ay a'tuhum qalilan minal malil maqsum wa hadha huwa ar-radhu. Berilah kepada mereka, iaitu orang-orang miskin tadi dan juga kaum kerabat serta anak-anak yatim yang mereka ini ahli kerabat tapi mereka tidak berhak dapat. Dengan sebab-sebab yang dibincangkan oleh para ulama, mereka tak berhak dapat. Maka yang berhak dapat, yang dah dapat pula, bagilah mereka sedikit daripada harta yang dibahagikan tersebut. Jadi apa maksud bagilah walau sedikit? Adakah wajib bagi? Tidak wajib bagi. Tidak wajib bagi. Tapi Allah Ta'ala suruh bagi. Maknanya digalakkan bagi. Bagi itu bawa banyak, sedikit saja. Dan kata Syekh, inilah dia ar-radhu. Jadi ayat ke-9 ayat yang ke-8 surah An-Nisa ini menunjukkan bahawa di dalam pembahagian harta pusaka, kalau ada orang yang hadir dalam majlis tersebut, mereka kebetulannya tak dapat harta pusaka, orang yang dapat harta pusaka bagilah sedikit. Sebagai apa? Tanda lega, untuk melegakan hati mereka dan menunjukkan bahawa mereka ini tidak diabaikan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kamu semua yang telah dapat harta pusaka tadi, sebutlah kepada mereka yang tak dapat harta pusaka, sebutlah kepada mereka akan ucapan yang baik. Untuk mereka rasa tenang, untuk mereka rasa tidaklah mereka ini dikesampingkan. Apa maksudnya? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, yutayyibu khatirahum. Ucapan-ucapan yang mengindahkan jiwa mereka, yang menyebabkan jiwa mereka tak rasa sedih. Seperti kamu menyebut bi antaqulu masalan, contohnya bi antaqulu lahum ba taswiriyah. Surahnya apa? Gambaran cara nak cakap ni macam mana? Iaitu seperti kamu cakap kepada mereka, harta ni bukan milik kami, tetapi ada hak untuk anak-anak yatim dan para janda. Maknanya harta ini bukan kami nak makan seorang, tapi ada hak yang akan kami berikan kepada anak yatim. Jadi kami tak dapat bagi kepada kamu sebab ada orang lain yang berhak dapat dan mereka ini sangat memerlukan harta. Sebut dengan cara baik. Dalam masa sebut tu pun bagi juga sedikit kepada mereka. Walakinahu haqqul lil yatama wal aramil. Wa nahwi hadza min al kalami at-tayyibil latif. Ataupun apa sajalah ayat-ayat yang lain yang ayat itu tidak mengguris hati mereka sekalipun mereka tak dapat pembagian harta pusaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan contoh tentang ar-radhu. Dalam kenyataan Syekh Abdullah Al-Ghumari kata Syekh, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazawatihi yuqassimul ghanaima bainal mujahidin wa kullu minhum hasaba istihqaqihi wa yardakhu liman hadara al-ghazwata wa lam yuqatil kas-sibyan wal ajaiz war-radhu fil haqiqati laysa sadaqah walakinahu ikramun wa mujamalatun liman hadara hudutsa ni'matin bi isyrakihi fiha. Okey, jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, di dalam sejarah Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menyertai peperangan bersama dengan kaum muslimin melawan orang-orang musyrik yang melakukan penindasan kezaliman kepada orang Islam. Jadi apabila dalam peperangan tersebut orang Islam menang dalam perang, maka harta pembahagian, harta rampasan perang itu akan dibahagikan kepada para mujahid, kepada para pejuang, kepada para tentera. Setiap seseorang akan mendapat
balasan ataupun imbuhan berupa rampasan harta perang berdasarkan hak masing-masing. Yang berkuda dapat lebih sebab dia ada kuda, yang berjalan kaki dapat kurang sikit. Tapi masing-masing berhak mendapat. Semua mereka akan dapat. Dalam masa yang sama, Nabi SAW juga memberi walau sedikit. Memberi sedikit harta rampasan perang tersebut kepada orang yang juga terlibat dalam peperangan tetapi tidak mengangkat senjata. Mereka hadir dalam peperangan. Mereka turut menyertai peperangan dengan maksud ketika para sahabat keluar berperang, mereka pun join sekali, terlibat sekali. Walaupun mereka tidak mengangkat senjata. Contoh macam kanak-kanak. Contoh seperti kanak-kanak yang hadir dalam peperangan. Subhanallah. Kalau kita baca dalam sejarah, ada para sahabat yang tidak dibenarkan terlibat dalam perang bagian-bagian kerana ketika itu masih muda. Jadi kalau kita fahami ayat ini, maksud dia dulu para sahabat ni mereka memang sangat-sangat rela buat apa saja untuk Allah, untuk Nabi. Hatta kalau sampai nak pertahankan Nabi tu memaksa mereka mengorbankan nyawa mereka pun mereka sanggup. Hatta kalau yang ingin berkorban itu budak-budak sekalipun mereka akan sanggup. Sebab tu para sahabat ada yang tak dibenarkan terlibat dalam perang kerana mereka ketika itu masih kecil. Akhirnya tunggu sampai dah besar sikit barulah terlibat dalam perang yang seterusnya. Seperti yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau tidak terlibat dalam peperangan Badar kerana ketika itu masih kecil. Maksudnya apa? Nak ikut tu tapi tak diizinkan. Jadi kadang-kadang kanak-kanak hadir dalam peperangan tapi mereka tak angkat senjata. Mereka membantu kaum ibu yang bertugas sebagai jururawat. Jururawat di dalam peperangan. Mana-mana yang cedera akan dirawat oleh golongan wanita. Jadi mereka ini tidaklah mengangkat senjata. Tetapi kalaulah peperangan itu menang, orang Islam menang, maka mereka yang hadir dalam peperangan, walaupun tidak terlibat dalam perang secara langsung, tidak mengangkat senjata, mereka juga akan diberikan harta rampasan tersebut sedikit. Diberikan sedikit. Itu juga adalah contoh ar-radhu yang dipamerkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa peperangan. Seterusnya Syekh Abdullah Al-Ghumari sebut, ar-radhu pada hakikatnya bukan sedekah, beza. Sedekah dengan ar-radhu berbeza. Jadi sedekah yang sedekah ni kita bagi kepada fakir miskin. Kita bagi kepada fakir miskin. Yang mungkin tak tahu kita dapat nikmat apa-apa pun. Dia tak tahu kita dapat nikmat sekian-sekian. Lepas tu kita bagi kepada dia. Itu sedekah. Dalam bahasa Arab juga, sedekah juga kadang-kadang merujuk kepada makna zakat. Jadi Syekh Abdullah Ghumari sebut ar-radhu bukan sedekah. Maksudnya bukan sedekah dan juga boleh difahami ianya bukan zakat. Tidak wajib maknanya. Tetapi apa maksud ar-radhu? Ar-radhu adalah ikram. Adalah sikap untuk memuliakan sesama manusia. Dan juga al-mujamalah, kita berperwatakan baik. Kita membuat akhlak yang baik. Kita mempamerkan akhlak yang baik. Kepada orang yang hadir, hadir menyaksikan kita menerima nikmat. Dan masa sama mereka tak dapat. Contoh, katakan, sebagai contoh. Katakan, saya duduk dengan kawan saya. Tengah kami duduk menyembang tu, tiba ada orang telefon saya. Ustaz, ada apa? Saya ada hajat sikit, kenapa? Ini Ustaz, kebetulannya ada orang nak bagi hadiah sikit kat Ustaz ni. Memang dia dah niat lama dah. Harap Ustaz terima Saya dah bank in dah kat Ustaz. Adalah sekitar 3,000 sikit je. Contoh. Ini contoh, bukan saya nak minta tuan-tuan tolong bank in kepada saya 3,000. Ini contoh. Jadi saya pun, Allah kenapa susah? Biasalah, kalau susah apa semua. Dia kata, tak susah Ustaz. Ni 3,000 ni hari pertama. Besok kita nak bagi 4,000 pula. Contoh. Jadi, ketika saya rasa seronok tu, akhirnya kawan saya dengar. Kawan saya menyembang tu dengar. Dia kata, apa kes? Dia kata, Allahu Akbar. Kawan ni kata tiba-tiba je. Tak pasal-pasal. Dia seronok nak bagi kita duit. Dah bank in lah pula tu. Bagi 3,000. Jadi kawan saya, seronoknya. Tahniah. Kawan saya yang hadir sekali. Baik. Dia tak dapat apa. Saya pula telah menerima satu nikmat. Dia menyaksikan yang saya menerima nikmat. Okey, ketika itulah sikap yang perlu kita lakukan adalah ar-radhu. Kita perlu melakukan ar-radhu. Contoh, ya Allah, syukur kepada Allah Taala. Okey, Syekh, jom
Kita pergi makan mana-mana. Contoh saya suruh dia. Jom. Anda nak belanja lintas sikit ni. Sonok dia tiba orang bagi rezeki terpijak ni. Yang tak nak makan apa? Alah, tak alah. Gitu kan. Okey. Jom kita pergi Mary Brown. Saya belanja dia. 3,000 dengar sekali belanja Mary Brown RM50. Apa sangat kan? Saya pun belanja di Mary Brown. Okey. Maksud dia apa? Maknanya dia, walaupun saya tak transfer duit kat dia. Tetapi, dia yang menyaksikan nikmat itu juga merasa gembira. Jadi kata Syekh Hussein bin Rushdi sebagai contoh lagi antara yang mungkin dalam amalan orang Mesir, bila mereka terima gaji, kadang-kadang mereka terima secara by hand. Jadi akan ada orang yang bertugas di syarikat, contoh dia akan bawa sampul surat, dalam sampul surat tu ada duit dan dia akan pergi jumpa orang yang bekerja, kata ini gaji kamu untuk bulan ni. Jadi maknanya orang itu menyaksikan yang kita menerima gaji. Jadi apa salahnya kita pun keluar sikit. Syekh, ambil sikit. Ambil lah sikit. Bawa belanja. Kita bagi RM1, RM2 kat dia. Jadi itu juga kata Syekh Husri adalah akhlak yang baik. Dan ini juga tuntutan syarak. Kita berkongsi nikmat. Berkongsi nikmat dengan orang lain. Jadi beza antara sedekah dengan ar-radhu. Sebab beza di mana ar-radhu diberikan kepada orang yang menyaksikan nikmat itu berlaku. Okey. Jadi ar-radhu adalah kita bagi kepada orang yang menyaksikan nikmat itu berlaku dengan cara macam mana? Jangan kita kongsi dengan dia. Kita bersama dengan dia dari segi nikmat tersebut. Walaupun kita dapat lagi banyak. Dia dapat sikit je. Tapi kita bagi juga walau sedikit. Okay. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ إِذَا أُهْدِيَتْ لِأَحَدِكُمْ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاءُ فِيهَا. Ada hadis yang menggalakkan kita untuk melakukan ar-radhu kepada orang yang terlibat, yang menyaksikan nikmat itu berlaku. Cuma hadis ni status daif. Hadis daif. Walaupun hadis daif, kita bukan nak menyatakan hukum halal dan haram. Sebab kita dah tahu dah bahawa tindakan memberikan ar-radhu ini memang tuntutan. Satu benda yang dia galakkan oleh syariat. Dalam masa yang sama, ada hadis daif yang menggalakkan lagi kita untuk melakukan tersebut. Maka ini dianggap sebagai fadailul a'mal. Jadi hadis daif itu peranannya besar. Bukan dibakul sampahkan, bukan dibuang. Hadis daif bukan hadis maudhu'. Hadis daif peranannya besar. Bukan biasa-biasa. Tengok Syekh Abdullah Al-Ghumari. Beliau seorang muhaddis. Beliau seorang yang pakar dalam bidang hadis. Tapi beliau tidak pula mengatakan, okey, hadis dhaif ni kita kena buang sebab dia dhaif. Kita pakai sahih dan hasan saja. Itu bukan manhaj para ulama. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ada satu hadis statusnya dhaif. Hadis tu sebab apa? Nabi kata, iza uhdiyat li ahadikum hadiyah. Apabila seseorang telah diberikan hadiah, fajulasa'uhu syuraka'u fiha. Maka apabila seseorang telah diberikan hadiah, orang yang duduk bersama dengan orang yang terima hadiah tadi, orang itu adalah para pekongsi hadiah tersebut. Mereka yang berada dalam majlis itu, mereka juga adalah orang yang berkongsi sama dengan hadiah tersebut. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maksud berkongsi di sini apa dia? Wasyarikat laysat syarikat istihqaqin lazimatin. Maksud syarikat, maksud berkongsi di sini bukan berkongsi yang wajib. Bukan maknanya, okey, kamu dah dapat nikmat, maka Nabi telah mewajibkan kamu untuk kongsikan nikmat itu dengan saya. Bukan itu maksudnya, bukan berkongsi yang wajib. Ataupun sedaqatin wajibah, dia bukan zakat. Dia bukan dia tidak dianggap sebagai zakat yang wajib diberikan kepada orang yang hadir dalam majlis tersebut, yang melihat nikmat tersebut diberikan kepada saya. Tetapi maksudnya, au sedaqatin wajibah, lakinnaha syarikatu ithafin wa mukaramatin. Maksud perkongsian itu perkongsian dari segi ithaf. Kita menganugerahkan. Perkongsian dari segi anugerah. Perkongsian dari segi kita saling memuliakan. Al-mukaramah. Kita saling memuliakan orang lain. Maknanya macam tadi. Kita kata, kita tengah makan dengan kawan contoh. Tiba kita dapat, ada orang bagi saya 3,000 tiba-tiba ni, Allahu Akbar. Okey, tak apa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, Allah bagi rezeki. Okey, sarapan yang sedang kita makan ni, khalas, saya belanja. Itu contoh ar-radhu. Kalau kita tengok masyarakat kita lakukan dan mereka mungkin merasakan itu biasa-biasa. Tetapi sebenarnya orang yang melakukan perbuatan ar-radhu ini, kata Nabi, pelakunya akan masuk ke syurga Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau kita tengok masyarakat kita secara, walaupun mereka tak pernah dengar kalimah ar-radhu, mereka sebenarnya sudah dididik zaman berzaman untuk berakhlak dengan akhlak baik ini, berkongsi nikmat, berkongsi rasa. Maksud dia apa? Maksud dia kata-kata orang Islam, insya-Allah mereka adalah ahli syurga. Kerana di awal kitab ini Syekh Abdullah telah pun mendatangkan hadis bahawa 40 amalan ini kalau satu pun dilaksanakan, 39 lagi tak nak buat, satu saja buat kerana Allah, orang itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jal nikmat syurga biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey. Dan transfer. Takkan transfer betul kan? Doakan kami di Saudi ya Syekh. Transfer apa pula ni Transfer ke akaun saya ke? Makin seram. Sebab kalau transfer ke akaun saya, seramai 18 orang yang ikut ni, saya kena minta nombor akaun seorang-seorang ni untuk ar-radhu. Okey. Allah barik fikum. Okey. Kita tengok apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari seterusnya. Tanbih. Ini satu peringatan. Saya nak bagi tahu satu benda, peringatan untuk kita sedia faham. Sya'a baina kuttabil asri wa udabaihi isti'malu radakha bima'na khada'a wa ata'a wa huwa isti'malun hadithun muwalladun wa lahum isti'malat kathiratun muwalladatun. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari telah tersebar di kalangan para penulis semasa, pada zaman beliau, wa udabaihi, orang-orang ahli sastra pada zaman Syekh Abdullah Al-Ghumari, pada zaman beliau lagi sudah tersebar luas penggunaan kalimah radakha yang kita bincangkan sekarang ni, ar-radhu. Cuma kita faham ar-radhu dengan maksud asal bahasa, iaitu ar-radhu bagi sedikit, memberikan sedikit nikmat. Cuma kata Syekh Abdullah Al-Ghumari yang tersebar di kalangan masyarakat, para sastrawan, para penulis pada zaman beliau, mereka menggunakan kalimah radakha dengan maksud khada'a wa ata'a, iaitu tunduk dan taat. Digunakan kalimah radakha tapi bukan maksud memberi walau sedikit, tetapi digunakan kalimah radakha dan dia dimaksudkan adalah mentaati dan juga tunduk patuh. Tunduk dan patuh. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini adalah penggunaan yang baru, yang baru tiba, yang baru muncul. Guna kalimah radakha dengan maksud taat, dengan maksud tunduk, patuh. Ini adalah penggunaan orang semasa. Dia tidak pernah digunakan oleh orang Arab sebelum ini. Orang-orang Arab zaman jahiliyah, orang Arab sebelum kedatangan Rasulullah, orang Arab pada zaman Nabi dan zaman-zaman yang seterusnya. Mereka menggunakan kalimah radakha dengan maksud memberi walau sedikit. Cuma akhirnya timbul penggunaan kalimah radakha dengan maksud mentaati. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini adalah satu penggunaan yang baru. Walahum isti'malatun kathiratun muwalladatun. Bagi mereka, iaitu orang yang terlibat dalam dunia sastra, para penulis ni, mereka banyak menggunakan kalimah-kalimah Arab yang asalnya makna begian-begian, mereka tukar kepada makna yang lain. Ini maknanya mereka menggunakan istilah majaz. Ini banyak. Jadi Syekh sebut ni supaya apa? Supaya kalau kita baca kitab Arab, guna kalimah timbul ataupun kita jumpa kalimah radakha tapi tak kena pula dengan maksud bagi walau sedikit, maka kita kena tahu bahawa ketika itu penulis menggunakan kalimah radakha dengan maksud yang baru, yang tidak ada kaitan dengan kamus-kamus sebelum ini. Okey. Alhamdulillah, kita ada sikit lagi berkenaan dengan ar-radhu. Okey, Sa'ala Abu Zar ini cerita baru yang berkait dengan tentang amalan yang kedua. Dalam hadis Sayyidina Abu Zar ni ada 5 amalan. Amalan yang pertama iaitu ar-radhu, amalan yang kedua apa dia? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada perbahasan yang kedua pula, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang dibincangkan menerusi hadis riwayat Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi insya-Allah kelas kita baru ni Ustaz Ahlami selaku mudir bagi pengajian-pengajian di Ruak Jawi mengingatkan kami yang mengajar bahawa kelas-kelas akan ditawakufkan
maksud dia akan diberhentikan sementara, akan ditangguhkan sementara untuk memberikan laluan kepada para sahabat kita di Mesir yang akan menghadapi peperiksaan dalam tempoh yang terdekat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada para sahabat kita yang sedang berjuang di medan ilmu di Al-Azhar Asy-Syarif dan juga di tempat-tempat yang lain. Moga Allah memberikan kepada mereka kejayaan biiznillah Subhanahu Wa Taala dengan cemerlang, yang kecemerlangan itu akan membanggakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah dan membahagiakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengalaman Ruwaq Jawi sebelum ni memang kita akan tangguhkan kelas kita sekitar sebulan sebelum peperiksaan bermula. Jadi insya-Allah kelas-kelas macam kelas Qurratul Ain, kelas Matan Waraqat dan juga kelas-kelas para masyayikh Arab akan ditawakufkan. Adapun kelas yang pembacaan kitab Tamamul Minnah Bibayan Al-Khisal Al-Mujibah Lil Jannah ini kita akan teruskan sebab kelas ini dia tidak berkait dengan silibus asal kelas Ruwaq Jawi. Sebab kelas Ruwaq Jawi ni ada silibus yang kita target untuk para penuntut ilmu, baca daripada satu kitab naik ke satu kitab untuk mereka dapat menguasai ilmu-ilmu Islam. Adapun kitab yang kita baca ini adalah kitab-kitab santai. Jadi pembacaan kitab-kitab santai ni kita akan teruskan kerana ia tidak berkait dengan sistem ataupun pengajian-pengajian akademik yang telah diletakkan di peringkat Ruwaq Jawi. Jadi kelas ni kita akan teruskan dan saya akan berbincang dengan Fadil Ustaz Rahlami disebabkan kelas saya seminggu 3 kali kelas Waraqat dan juga kelas Qurratul Ain akan berakhir pada bulan ini. Maknanya kita akan berehat dalam sebulan begitu. Jadi kalau Ustaz Alhami setuju, mungkin saya akan mengambil 3 hari untuk membaca kitab Al-Khisal Al-Mujibah Lil Jannah kerana kelas ini kelas santai dan kelas ini juga selain pada Ustaz Muhdi hadir juga kawan-kawan di Malaysia juga dapat mengikutinya. Jadi ia tidak berkait dengan kelas-kelas akademik yang telah digariskan di peringkat Ruwaq Jawi. Jadi insya-Allah saya akan bincang sekiranya jadi dan dibenarkan oleh Ustaz Alhami, kelas kita pada bulan 1 nanti mungkin kita akan buat 3 kali seminggu. Jadi hari Ahad, hari Rabu dan hari Khamis. Kebetulan pula kitab ni agak besar. Kitab ini lebih tebal berbanding dengan kitab An-Nafhatul Ilahiyah. Jadi mungkin kita boleh mengambil peluang ini untuk kita membaca sebanyak mungkin kitab ini sebelum saya akan kembali kepada pembacaan kitab Qurratul Ain dan juga Matan Waraqat selepas musim peperiksaan nanti. Ala kulli hal insya-Allah kita akan teruskan seperti biasa pada hari Rabu kelas kita, dan kalau ada rezeki dan kesempatan mungkin kita akan tambah lagi 2 hari sempena peperiksaan. Cuma itulah Fadil Ustaz Muhdi dan kawan-kawan harap-harap kalau rasa macam tak sempat nak study apa semua, maka peperiksaan itu lebih utama. Tapi kalau rasa santai-santai boleh dengar, ahlan wa sahlan untuk bersama-sama dalam majlis pembacaan kitab yang alhamdulillah kitab ini cadangan daripada Ustaz Muhdi yang merupakan anak kepada guru saya sendiri Fadil Ustaz Aziz, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita. Allahumma amin. Itu saja daripada saya. Ucap terima kasih kepada semua yang hadir dalam majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah selesai kita bicara tentang Ar-Radhu. Pertemuan akan datang kita akan masuk kepada Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu 'Anil Munkar yang didatangkan perbahasannya oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih. Nampaknya seperti tidak ada soalan. Rasanya kita tak ada soalan untuk hari ini. Dan alhamdulillah perbahasan kita santai. Tinggal lagi satu je lah untuk kita mengamalkan. Jadi kita amalkan insya-Allah. Dia tak mesti tunggu sampai kaya untuk mengamalkan Ar-Radhu. Kita ada rezeki sikit kita kongsi. Kita ajak kawan-kawan apa semua, kita kongsi sikit rezeki kita. Jadi ini adalah satu cara untuk kita direzekikan Allah Azza wa Jalla dengan syurga biiznillah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita kebaikan dan terus menerus memberikan kepada kita kebaikan untuk mengamalkan kitab ini. Allahumma amin. Terima kasih semuanya. Itu saja daripada saya. Diberkati Allah. Moga diberikan kejayaan kepada para sahabat kita
yang berada di Al-Azhar yang akan menghadapi peperiksaan dalam waktu yang terdekat. Begitu juga dengan para sahabat di tempat-tempat yang lain. Semoga diberkati Allah, diberikan kejayaan yang berkat, yang menggembirakan hati kedua ibu ayah dan umat Islam dan menggembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semuanya diberikan kejayaan. Allahumma amin. Terima kasih. Saya rasa sekadar itu saja pertemuan kita dan insya-Allah kita akan bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Marilah sama-sama kita meneguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan doa dengan selawat yang telah pun kita berikan ataupun kita sampaikan semua sebelum ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.